salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan membahaskan satu topik yang sangat signifikan kepada masyarakat dunia, iaitu dada. Baiklah, apakah itu dada? Dada adalah sejenis bahan kimia yang akan memberi hayalan kepada manusia dan juga jika diambil secara berterusan boleh membawa kepada maut. Terdapat pelbagai jenis dada. Antaranya adalah depresan, stimulan, kokain, ganja, ketum. Cara kesan dada adalah dada akan merosakkan sistem saraf manusia. Dada juga akan mengganggu pergerakan dan imbangan manusia. Bagi wanita yang mengandung, anak mereka juga akan lahir secara peramatang atau wanita tersebut mungkin mengalami keguguran. Seterusnya, peningkatan kes seperti kes rogol dan budaya samsing juga akan meningkat. Langkah-langkah mengatasi penyalahgunaan dada. Yang pertama, pihak kerajaan mengenakan hukuman yang berat. Misalnya, diberikan hukuman mati, gantung bagi pengedar dada. Yang kedua, melaksanakan pendidikan untuk mencegah dari penyalahgunaan dada. Sebagai contoh, mengadakan aktiviti-aktiviti seperti ceramah, seminar, pameran dan sebagainya. Yang ketiga, perlu mewujudkan kerjasama di antara orang awam dan kerajaan. Masyarakat dan pihak kerajaan perlu memata-matai serta bertindak pantas dalam melaporkan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Ibu bapa perlu mengawasi dan bertanggungjawab dalam menjaga anak-anak mereka. Yang keempat, penubuhan pusat-pusat pemulihan. Menubuhkan rumah-rumah pemulihan yang bertujuan untuk memberi rawatan bagi penagih berdangil sama ada dari berbagai peringkat, umur, bangsa dan lain-lain. Akta-akta dada di Malaysia. Akta Dada Berbahaya 1952, Akta Racun 1952, Akta Rawatan Pemulihan 1983, Pindaan 1988. Hukuman yang berat perlu diberikan kepada penagih dada supaya dapat mengurangkan penyalahgunaan dada di Malaysia. Terdapat beberapa hukuman yang akan diberi kepada penagih dada di negara kita. Hukuman untuk penagih dada dipisahkan mengikut seksyen dan kesalahan yang dilakukan. Antara contoh seksyen adalah 39B, 39A2, 39A1, 6B, 6, 9, 12.3, 15, 15B. Dan antara hukuman yang akan diberi kepada penagih dada adalah mandatory gantung sampai mati, penjara, bayaran denda dan sebatan rotan. Kesalahan-kesalahan. Antara kesalahan-kesalahan yang didapati adalah memiliki 15 gram atau lebih heroin atau morfin, ataupun menanam atau mengusahakan pokok ganja, memasukkan dada ke dalam badan, berada di dalam jerami candu. Ini adalah antara contoh-contoh kesalahan dan denda akan diberi berdasarkan gram yang dimiliki dan perbuatan mereka. Gejala dada merupakan satu perkara yang sangat biasa di Malaysia. Hampir setiap hari di surat khabar terpapar berita tentang dada. Dan hampir separuh daripada kes jenayah di Malaysia dan juga di negara-negara lain mempunyai kaitan dengan dada. Ini bermaksud dada adalah musuh pertama kepada negara. Menurut pandangan Islam, dada dalam bahasa Arab disebut sebagai al-muhadarat, berasal dari perkara muhadarah, iaitu benda-benda yang boleh menyebabkan hilang pertimbangan dan kewarasan seperti ganja dan morfin. Menurut pandangan Islam, hukum dan larangan pengambilan dada adalah jelas haram berdasarkan kepada dalil yang dikiaskan kepada arak. Dalam Al-Quran, banyak menyebut mengenai pengharaman arak dan dalil pengharaman ini berdasarkan kepada keterangan nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis kerana ia termasuk dalam pengertian umum benda-benda yang memabukkan, menghilangkan akal dan kedua-duanya mempunyai alasan hukum yang sama, iaitu memabukkan atau terdapat keburukan-keburukan dan membawa kebinasaan terhadap individu-individu dan masyarakat.
Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Surah Al-Baqarah 195. Dada juga menghancurkan rumah tangga, keluarga yang dinaungi oleh ketua yang mengguna atau menagih dada akan menimbulkan pelbagai kesulitan dan masalah. Antaranya, tidak dapat menyediakan nafkah yang diperlukan oleh keluarga, bahkan memaksa isteri dan anak-anak memberi wang untuk membeli dada. Sebagai ketua keluarga, Islam menitik beratkan mengenai kehidupan anggota keluarga agar dipelihara dengan sebaik-baiknya. Firman Allah dalam surah Al-Ma'dah ayat 90-91, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Para ulama telah bersetuju bahawa dada itu termasuk di dalam pengertian arak kerana arak boleh mengganggu dan menghilangkan fikiran. Surah An-Nisa ayat 43. Dalam surah An-Nisa ayat 43, Allah berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menunaikan sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehinggalah kamu mengerti apa-apa yang kamu ucapkan. Dari segi pandangan tokoh Islam, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah bersabda, semua yang memabukkan itu adalah termasuk dalam erti kata arak, dan semua yang memabukkan itu adalah haram. Riwayat Al-Imam Muslim. Ibnu Taimiyah mengatakan ganja adalah haram sama ada memabukkan atau tidak, dan hanya digunakan oleh orang jahat sahaja, sedangkan orang baik tidak menggunakannya. Akhir sekali, dada adalah musuh negara dan kita semua perlu jarakkan diri daripada sampah ini supaya kita dapat meningkatkan diri kita dan juga dapat memajukan negara kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.